Selamat pagi kepada Salif. Saya dan rakan saya Brian dari Kumpulan 8 akan membentangkan tentang analisis punca lahirnya semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat Sabah dan Sarawak. Okey. Untuk punya isi kandungan adalah dari pengenalan, kemudian kronologi sejarah penting, seterusnya punca-punca lahirnya semangat kebangsaan, keempat isu semasa dan implikasi kebangsaan, kelima cadangan dan strategi memperkasakan kebangsaan, keenam peranan media dan pendidikan, ketujuh peranan parti politik dan NGO tempatan, kedelapan kesimpulan, kemudian rujukan dan akhir sekali adalah lampiran. Untuk pengenalannya, semangat kebangsaan merujuk kepada perasaan cinta akan negara, keinginan untuk mencapai kemerdekaan serta usaha mempertahankan maruah bangsa dan tanah air. Di Sabah dan Sarawak, semangat ini mula berkembang hasil daripada pengalaman penjajahan serta kesedaran rakyat tempatan terhadap kepentingan pemerintahan sendiri. Walaupun kedua-dua wilayah ini mempunyai latar belakang sejarah yang berbeza berbanding tanah Melayu, namun rakyatnya turut menunjukkan aspirasi untuk bebas daripada belenggu penjajahan. Oleh itu, analisis terhadap punca-punca yang mendorong kepada kemunculan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat Sabah dan Sarawak amat penting untuk memahami perjalanan sejarah pembentukan negara Malaysia. Untuk kronologi sejarah penting, pada 31 Ogos 1963 adalah hari pemerintahan sendiri Sabah. Sabah mencapai pemerintahan sendiri daripada penjajahan British pada 31 Ogos 1963. Sebelum pembentukan Malaysia, hari ini menandakan kemerdekaan Sabah secara de facto dan menjadi simbol kebangsaan yang penting bagi rakyat Sabah. Walaupun sambutan ini kurang mendapat perhatian rasmi selama beberapa dekad, sejak 2023 ia mula disambut secara rasmi sebagai Hari Sabah, melengkapkan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang juga jatuh pada 31 Ogos. Pada 22 Julai 1963, Hari Pemerintahan Sendiri Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, menandakan kemerdekaan dari penjajahan British sebelum pembentukan Malaysia. Hari ini juga menjadi simbol penting dalam sejarah kebangsaan Sarawak. Pada 16 September 1963, pembentukan Malaysia, gabungan Sabah, Sarawak, Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura membentuk Persekutuan Malaysia. Hari Malaysia disambut sebagai hari perpaduan dan pengukuhan identiti kebangsaan bersama, mengingatkan rakyat tentang pembentukan negara berdaulat yang menggabungkan kepelbagaian etnik dan budaya. Yang kedua, punca-punca lahirnya semangat kebangsaan, pengalaman penjajahan dan keinginan kemerdekaan. Rakyat Sabah dan Sarawak mengalami pemerintahan kolonial British yang menimbulkan kesedaran untuk menuntut kemerdekaan dan hak pemerintahan sendiri. Kemerdekaan pemerintahan sendiri sebelum pembentukan Malaysia menanamkan semangat kebangsaan dan keazaman untuk bebas daripada penjajahan. Untuk perjuangan menyertai Malaysia sebagai pilihan strategik, pembentukan Malaysia bukan sahaja untuk kemerdekaan tetapi juga sebagai langkah strategik menentang pengaruh komunis dan ancaman luar seperti dari Filipina dan Indonesia. Penyertaan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia membukakan peluang kemajuan ekonomi dan kestabilan politik yang lebih baik berbanding kemerdekaan berasingan yang mungkin lambat dicapai. Untuk sentimen kedaulatan dan identiti negeri, semangat Sabah untuk orang Sabah dan Sarawak untuk orang Sarawak muncul sebagai reaksi mempertahankan hak dan identiti negeri masing-masing. Namun pemimpin negeri menegaskan bahawa kedaulatan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia tidak boleh dipersoalkan kerana rakyat negeri memilih untuk bersama-sama membentuk negara Malaysia. Dan untuk isu semasa dan implikasi kebangsaan, pengiktirafan Hari Sabah dan Hari Sarawak. Sambutan rasmi Hari Sabah sejak 2023 dan Hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai menjadi manifestasi semangat kebangsaan dan identiti negeri yang semakin kuat. Ini juga menandakan penghargaan terhadap sejarah dan hak negeri dalam Persekutuan Malaysia. Sambutan Hari Malaysia sebagai simbol perpaduan. Hari Malaysia dan pada 16 September menjadi simbol perpaduan rakyat dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia.
Ia mengingatkan rakyat tentang visi dan semangat kerjasama politik pada ekonomi dan sosial yang membentuk negara Malaysia demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Alright, terima kasih Brian. Saya akan menyambung pula untuk bahagian nombor 4, iaitu cadangan dan strategi memperkasakan kebangsaan. Berdasarkan kajian, semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat Sabah dan Sarawak dapat diperkasakan melalui pendekatan pendidikan dan komuniti yang bersepadu serta berlandaskan konteks tempatan. Pendidikan sivik yang dilaksanakan secara formal di sekolah dan secara tidak formal dalam komuniti seperti yang dibuktikan dalam kajian di Sebateng terbukti berkesan dalam membina kesedaran kewarganegaraan dan jati diri nasional melalui aktiviti seperti latihan kawat, kem sivik dan juga hikmat masyarakat. Selain itu, model Community Learning Center iaitu CLC di Sabah turut menunjukkan keberkesanan integrasi nilai budaya dan sivik dalam membentuk kefahaman terhadap identiti negara melalui upacara bendera, tontonan dokumentari sejarah. Malah ia juga terbukti berkesan untuk pelajar luar negara yang menetap di Malaysia. Oleh itu, pelaksanaan strategi-strategi ini melalui kerjasama antara sekolah, komuniti dan kerajaan negeri adalah penting bagi menjadikan semangat kebangsaan sesuatu yang bersifat hidup, kontekstual dan lestari dalam kalangan generasi muda di Malaysia Timur. Okey, bagi nombor 5, iaitu peranan media dan pendidikan. Dalam konteks pembinaan negara bangsa Malaysia yang inklusif, peranan media dan pendidikan menjadi antara tunjang utama dalam memperkukuhkan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat Sabah dan Sarawak. Kedua-dua medium ini bukan sahaja berfungsi sebagai saluran penyampaian maklumat, malah menjadi instrumen penting dalam membentuk pemikiran, identiti dan jati diri nasional yang mempunyai keunikan budaya, sejarah dan geografi tersendiri. Media dan pendidikan harus memainkan peranan yang lebih strategik dan peka terhadap konteks tempatan. Dalam era digital, media sosial menjadi ruang dinamik yang boleh memainkan dua sisi sebagai platform penyebaran maklumat positif atau ruang berkembangnya sentimen, pemisahan dan salah faham. Oleh itu, pendekatan pengurusan media yang beretika dan berfokus kepada pendidikan politik menjadi sangat penting. Kesimpulannya, media dan pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dan saling melengkapi dalam memperkukuhkan semangat kebangsaan di Sabah dan Sarawak. Media perlu bertindak sebagai jambatan penghubung naratif nasional yang inklusif, manakala pendidikan harus membentuk pemikiran dan jati diri nasional yang menghargai warisan tempatan. Alright, untuk nombor 6 iaitu peranan parti politik dan NGO tempatan. Parti politik dan NGO tempatan di Sabah dan Sarawak memainkan peranan penting dalam menyemarakkan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat sejak sebelum pembentukan Malaysia sehingga ke hari ini. Mereka bukan sekadar entiti politik atau organisasi masyarakat, tetapi juga ejen perubahan sosial yang memperjuangkan identiti, hak dan kedaulatan negeri dalam kerangka negara Malaysia. Melalui pelbagai pendekatan termasuk dasar politik, pendidikan awam, mobilisasi massa dan kerja akar umbi, parti politik dan NGO ini berjaya membentuk kesedaran rakyat terhadap pentingnya perpaduan dan semangat kenegaraan yang seimbang antara negeri dan persekutuan. Alright, untuk politik pilihan raya dan partisipasi politik orang Ulu di negeri Sarawak, orang Ulu merupakan komuniti minoriti di Sarawak yang mempunyai adat resam dan budaya yang unik dan menarik. Dari sudut lokasi geografi pilihan raya, majoriti mereka tinggal dan sebagai pengundi di 4 kawasan undangan negeri Sarawak iaitu Belaga, Bakalan, Telangusan dan Batu Danau. Kajian ini dilakukan terhadap suku etnik orang Ulu. Seperti yang diketahui, orang Ulu adalah suatu gelaran ciptaan politik untuk mengumpulkan kira-kira 27 etnik kecil tetapi berbeza di Sarawak dengan populasi di antara kurang 300 hingga lebih 25,000 orang setiap suku kaum. Sebagai kesimpulannya, politik pilihan raya dan partisipasi politik orang Ulu di negeri Sarawak dapat mempengaruhi senario politik dan keputusan pilihan raya di kawasan yang didominasi oleh etnik minoriti tersebut.
Justru, semua pihak sama ada pihak berkuasa, NGO maupun kawan lain perlulah mengukuhkan perpaduan antara kaum termasuk dengan orang ulu agar keamanan dan kestabilan sosial, ekonomi dan sosiopolitik terus utuh dan berkekalan sebaiknya. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhannya semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat dan Sabah dan Sarawak lahir daripada gabungan faktor sejarah penjajahan, pengaruh nasionalisme serantau, kebangkitan pemimpin tempatan dan kesedaran terhadap hak politik dan ekonomi. Kesedaran ini menjadi asas kepada penyertaan mereka dalam pembentukan Malaysia dan masih terus relevan dalam perjuangan menuntut keadilan serta pembangunan yang seimbang hingga ke hari ini. Oleh itu, semangat kebangsaan haruslah dipelihara agar rakyat terus bersatu dalam mempertahankan kedaulatan dan masa depan negara. Sekian, terima kasih.